Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Afiqah binti Yusuf. Jadi kali ini saya akan membentangkan tentang reka cipta tong sampah kita semula. Jadi nama produk yang akan saya hasilkan adalah tong sampah kita semula. Objektif utama penghasilan produk ini adalah untuk menggalakkan lebih ramai masyarakat untuk mengamalkan kita semula. Tong sampah berfungsi untuk menyimpan sampah sebelum dilupuskan. Jadi untuk kali ini saya telah mengkaji 4 jenis tong sampah, iaitu tong sampah yang pertama, tong sampah yang kedua, tong sampah yang ketiga, tong sampah yang keempat. Jadi di sini dapat kita lihat tong sampah pertama dan tong sampah kedua. Untuk tong sampah pertama, ianya berbentuk silinder dengan tinggi 52.07 cm dan lebar 53.34 cm. Tong sampah jenis ini bersaiz sederhana, sesuai digunakan di kawasan rumah, sekolah, pejabat dan kawasan seperti taman, itu kawasan awam. Ianya juga sesuai untuk pembuangan sampah basah dan sampah kering. Ianya dapat memuatkan lebih kurang 60 liter sampah. Untuk tong sampah jenis kedua pula, ianya berbentuk segi empat tepat dengan tinggi 54.61 cm dan lebar 29.21 cm dan panjang 41.91 cm. Tong sampah jenis ini bersaiz sederhana dan sesuai untuk digunakan di dalam rumah, tempat kerja dan sekolah. Sesuai untuk sampah basah dan kering, dapat memuatkan lebih kurang 40 liter sampah. Dan di sini pula adalah tong sampah jenis ketiga dan keempat. Untuk tong sampah jenis ketiga, ianya berbentuk silinder dengan tinggi 30.48 cm dan lebar 29.21 cm. Tong sampah jenis ini bersaiz kecil dan sesuai untuk digunakan di dalam rumah. Kebiasaannya, tong sampah jenis ini digunakan di hospital dan klinik. Sesuai untuk sampah kering sahaja dan boleh memuatkan sekitar 5 liter sampah. Dan untuk tong sampah jenis terakhir, itu tong sampah jenis keempat, ianya berbentuk silinder dengan tinggi 21.59 cm dan lebar 21.59 cm. Tong sampah jenis ini bersaiz kecil dan kebiasaannya digunakan secara persendirian, seperti di meja tempat kerja atau di meja belajar. Sesuai untuk sampah kering sahaja kerana tidak mempunyai penutup. Boleh memuatkan sekitar 3 liter sampah. Seterusnya adalah untuk penyertaan masalah. Setiap keluarga seperti yang kita tahu memerlukan satu tong sampah yang boleh mengklasifikasikan sampah-sampah yang dibuang mengikut jenis sampah seperti kertas, kaca, tin dan plastik. Tong sampah kita semula yang sedia ada tidak sesuai diletakkan di dalam rumah kerana saiz yang terlalu besar menyebabkan penggunaan ruang yang banyak. Dengan menghasilkan produk ini, dapat menggalakkan masyarakat untuk menjaga alam sekitar dengan menyita semula sampah-sampah yang dibuang pada setiap hari. Ini juga dapat memudahkan urusan harian dan dapat menjimatkan tenaga dan waktu serta mengurangkan pencemaran alam sekitar. Antara kajian latar belakang yang telah dilakukan adalah produk ini digunakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, jantinah dan pekerjaan. Pada asalnya, fungsi produk ini adalah untuk menyimpan sampah buat sementara sebelum dilupuskan dan kebiasaannya diperbuat daripada plastik ataupun logam. Kebiasaannya, sampah akan dilupuskan secara pembakaran ataupun penanaman. Namun, proses pelupusan sampah secara pembakaran telah mencemarkan alam sekitar. Bermula pada 1 September 2015, pihak kerajaan telah mewajibkan pengasingan sisa pekerja di rumah masing-masing berdasarkan peraturan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam 2007 Akta 672. Namun pelaksanaan tertakluk kepada negeri-negeri yang menerima pakai akta ini sahaja seperti wilayah Persekutuan dan Johor. Secara umumnya, pengasingan sisa pekerja di rumah adalah mengikut jenis komposisi sisa pekerja seperti kertas, tin, kaca ataupun plastik. Kita semula amat digalakkan untuk mengurangkan jumlah sisa pekerja yang dihantar ke tapak pelupusan. Oleh itu, 3 jenis tong sampah telah pun dihasilkan yang mana 3 tong sampah ini mempunyai 3 jenis warna yang berlainan menandakan jenis sampah yang berlainan yang kebiasaannya adalah kertas, kaca, tin dan plastik.
Seperti yang kita lihat daripada gambar tersebut, ini adalah antara jenis tong sampah kita semula yang sedia ada. Keperluan spesifik. Produk yang akan dihasilkan ini akan memfokuskan pada pengklasifikasian sampah secara automatik serta tong sampah kita semula yang boleh diletakkan di rumah dan menjimatkan wang. Tong sampah ini direka secara bertingkat-tingkat menjadikannya lebih sesuai untuk diletakkan di rumah ataupun di kawasan dalam bangunan kerana saiznya yang sederhana. Bahan yang digunakan adalah plastik menjadikannya lebih ringan dan lebih murah. Kebiasaannya, tong sampah yang bersaiz sederhana boleh didapati dengan harga kurang daripada RM50. Menggunakan satu tong sampah yang mempunyai 3 ruang berbanding 3 tong sampah yang berlainan menjadikannya lebih menjimatkan ruang. Pengguna hanya perlu membuang sampah yang telah diklasifikasikan apabila tong sudah penuh. Seterusnya adalah pencarian solusi. Daripada produk yang ingin dihasilkan tadi, berkemungkinan terdapat beberapa masalah yang mungkin kita hadapi. Yang pertama adalah ianya tidak sesuai untuk membuang sampah yang basah seperti di dapur. Kemungkinan berat sampah yang dibuang tidak memadai untuk masuk ke bahagian jenis sampah tersebut, memandangkan kita menggunakan tong sampah kita semula yang boleh mengklasifikasikan sampah secara automatik mengikut berat. Kemungkinan sampah akan bercampur disebabkan sampah masuk ke ruang yang salah. Di sini terdapat 2 solusi yang telah diberikan. Untuk solusi pertama, kita boleh menggunakan pemijat kaki sebagai pelaras untuk mengelaskan sampah. Pengguna boleh mengawal pelaras tempat membuang sampah untuk membuang sampah ke bahagian sampah tersebut. Pengasingan bukan melalui berat sampah tersebut menjadikan sampah tersebut tidak akan bercampur. Untuk solusi kedua pula adalah dengan membuat satu tong sampah yang mempunyai 3 bahagian berbeza. Setiap bahagian mempunyai lubang untuk membuang sampah. Bahagian-bahagian tersebut akan disusun secara bertingkat-tingkat untuk menjimatkan wang. Seterusnya adalah pemilihan solusi terbaik. Daripada ketiga-tiga idea yang telah diberikan tadi, kita dapat membandingkan antara tiga-tiga idea tersebut daripada beberapa spesifikasi untuk melihat idea mana yang lebih baik. Seperti yang kita lihat di sini, untuk spesifikasi yang pertama iaitu dapat mengklasifikasikan sampah secara automatik, hanya idea pertama sahaja yang boleh mengklasifikasikan sampah secara automatik, tapi tidak untuk idea kedua dan idea ketiga. Manakala untuk spesifikasi yang lain pula, ketiga-tiga idea ini mempunyai fungsi yang sama kecuali untuk spesifikasi yang terakhir iaitu kebarangkalian sampah untuk bercampur adalah rendah. Untuk idea pertama, kebarangkalian sampah untuk bercampur adalah lebih tinggi berbanding idea yang kedua dan idea yang ketiga. Di sini adalah lakaran untuk penghasilan idea yang pertama, di mana kita dapat melihat terdapat 3 tingkat tong sampah. Untuk tingkat yang paling bawah ataupun bahagian yang paling bawah iaitu untuk kaca, yang pertengahan adalah untuk tin ataupun plastik dan yang paling atas adalah kertas. Kita boleh lihat di sini adalah tempat untuk memasukkan sampah. Apabila kita memasukkan sampah pada bahagian ini, ia akan jatuh kepada pelaras. Kemudian pelaras tersebut akan melihat berat sampah tersebut. Contohnya apabila kita memasukkan sampah yang berjenis kaca pada bahagian ini, pelaras tersebut akan jatuh ke bawah kerana kaca adalah lebih berat. Jadi sampah tersebut akan masuk ke bahagian kaca. Begitu jugalah untuk kertas dan plastik. Dan di sini kita dapat lihat ada tempat pemegang iaitu di bahagian belakang, iaitu untuk memudahkan pengguna mengambil sampah apabila tong sampah sudah penuh. Untuk idea kedua pula sama saja dengan idea yang pertama, iaitu mempunyai 3 tingkat untuk jenis yang berbeza, tetapi yang berbeza adalah pada bahagian pengklasifikasian sampah. Seperti yang kita lihat, kita dapat memasukkan sampah pada bahagian atas, kemudian sampah akan jatuh kepada pelaras. Namun di sini apabila sampah jatuh pada pelaras, pengguna akan melaraskan sendiri mengikut jenis sampah. Contohnya apabila kita memasukkan sampah jenis kaca, pengguna akan
menolak tempat pemijat kaki ini ke bahagian paling bawah untuk memasukkan sampah tersebut pada bahagian kaca. Begitulah juga untuk kertas dan plastik. Seterusnya adalah untuk idea yang terakhir, iaitu idea yang ketiga. Sama sahaja, namun kita lihat di sini tiada pengklasifian sampah secara automatik. Tetapi kita hanya perlu membuang sampah begitu sahaja ke dalam tempat yang disediakan. Namun fokus utama untuk idea ketiga adalah yang menjimatkan wang, iaitu mempunyai 3 bahagian sampah yang disusun secara bertingkat-tingkat. Setelah percubaan dilihat, masalah masih lagi timbul, iaitu tong sampah ini sukar untuk dialihkan. Ruang tong sampah terhad untuk barangan kita semula sahaja, memerlukan tong sampah yang berlainan untuk sisa pekerja lain yang tidak boleh dikita semula. Jadi solusi yang telah diambil ataupun yang boleh diambil adalah dengan meletakkan tayar pada tong sampah tersebut agar lebih mudah digerakkan dan dialihkan. Seterusnya adalah dengan menambahkan ruang untuk sisa pekerja yang tidak boleh dikita semula. Jadi untuk hasil akhir, kita telah menambah satu lagi bahagian pada bahagian paling atas, iaitu untuk pekerja lain, iaitu untuk pekerja-pekerja yang tidak boleh dikita semula. Jadi pengguna tidak memerlukan tong sampah yang berasingan untuk pekerja yang tidak boleh dikita semula. Seterusnya kita juga telah menambahkan tayar pada bahagian bawah, iaitu untuk memudahkan pengguna menggerakkan dan mengalihkan tong sampah ini. Dan itu sahaja daripada saya. Ini adalah rujukan untuk reka cipta tong sampah kita semula ini. Sekian, terima kasih.